Apa khabar hari ini? Berjumpa lagi kita dalam Alam Maya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk kita pada hari ini, basuh sebelum makan. Baik, standar pembelajaran kita hari inilah 3.2.2 itu membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan bertumpu dan soalan bercabang. Objektif pembelajaran kita ialah murid-murid dapat membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercabang dengan baik. Hasil pembelajaran, murid akan dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 2 jawapan pemahaman dengan betul. Baiklah, murid-murid, kita lihat buku teks muka surat 46. Basuh sebelum makan. Ini perbualan antara Hana dan ibu dia. Bolehkah saya makan buah jambu ini? Tanya Hana kepada ibunya. Boleh, tetapi basuhlah tangan kamu sebelum makan. Jangan lupa basuh buah jambu itu untuk menghilangkan kotoran, pesan ibunya. Baiklah, Ibu, jawab Hana sambil membawa buah jambu itu ke sinki. Baik, cikgu harap murid-murid baca petikan ini dulu supaya murid-murid faham. Baiklah, kita lihat soalan pemahaman. Jawab soalan di bawah. Siapakah yang hendak makan buah jambu? Siapa yang hendak makan buah jambu? Ya, kita lihat Hana, ya, dia hendak makan buah jambu. Ya, jawapan ada dalam buku teks. Itu Hana yang hendak makan buah jambu. Untuk buat dalam buku latihan nanti, murid-murid kena salin soalan ini, baru salin jawapan. Ya, mesti salin soalan, kemudian tulis jawapan. Baik, kita lihat soalan yang kedua. Apakah yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Ya, cuba cari di atas, jawapan di atas, boleh tak? Murid-murid cari mana jawapan di atas. Apa yang dia perlu buat sebelum dia makan? Dia perlu basuh tangan. Ya, Hana perlu basuh tangan. Ya. Oke, kita lihat jawapan ini pun sudah ada. Ya, Hana perlu membasuh tangannya sebelum makan. Ya, dia perlu cuci tangan dia, basuh tangan sebelum makan. Oke, kita lihat soalan seterusnya. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Ya, mengapa buah jambu itu perlu dibasuh? Cuba murid-murid cari jawapan dalam petikan di atas. Jangan lupa basuh buah jambu itu untuk menghilangkan kotoran. Ya, untuk menghilangkan kotoran. Ya, buah jambu itu murid-murid jangan lupa mesti jawab dalam ayat yang lengkap dalam peperiksaan atau ujian ataupun apa-apa saja latihan diberi. Murid-murid mesti jawab dengan ayat yang lengkap. Buah jambu itu perlu dibasuh untuk menghilangkan kotoran. Kita lihat seterusnya, soalan keempat. Nyatakan akibat jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan. Baik, murid-murid, untuk soalan begini ataupun soalan ini, murid-murid perlu berfikir
dan berikan jawapan berdasarkan pengalaman murid. Baik, cikgu ada beri contoh jawapan di sini. Contohnya, jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan, kita akan mengalami sakit perut. Ya, mungkin ada murid dia akan jawab dengan jawapan sakit perut. Ya, sakit perut. Boleh. Atau ada juga murid akan menjawab soalan ini seperti, jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan, kita akan mengalami keracunan makanan. Pun boleh diberi. Pun jawapannya betul. Okey. Atau mungkin juga ada murid yang akan menjawab, jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan, kita akan dijangkiti penyakit. Ya, kita akan sakit. Okay, dijangkiti penyakit. Jadi, murid-murid untuk jawapan ini, murid-murid boleh pilih daripada 3 jawapan ini atau murid-murid juga boleh tulis jawapan murid-murid sendiri. Ingat, untuk latihan ini, murid-murid perlu tulis dalam buku latihan, salin soalan, kemudian tulis jawapan. Faham? Baiklah. Seterusnya, kita kena lihat buku aktiviti muka surat 52 dan 53. Baik. Dalam buku aktiviti ini, kita perlu baca dulu dialog. Ya, baca dulu dialog ini supaya kita boleh jawab soalan. Baik, mari kita baca bersama-sama dengan cikgu. Cara membasuh sayur. Bolehkah Ibu tunjukkan saya cara-cara membersihkan sayur ini? Boleh, Dahlia. Sebelum itu, tolong sediakan air di dalam bekas. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Mengapakah air itu dicampurkan dengan garam, Ibu? Garam itu untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Begitu. Sekarang, mari kita bersihkan sayur ini dan bilas dengan air untuk membuang kotorannya. Selepas itu, barulah direndam di dalam air garam. Betulkah begitu? Iya, rendam selama 10 menit. Kemudian, barulah ditapis dan dibiarkan kering. Apabila sudah kering, sayur ini dibalut dengan plastik dan disimpan di dalam peti sejuk. Baiklah, Ibu. Saya sudah faham. Terima kasih kerana mengajar saya. Sama-sama, Dahlia. Baiklah, murid-murid kena baca 2-3 kali dialog ini supaya murid-murid faham. Baik, kita lihat. Cuba kita lihat soalan muka surat 53. Baik, soalan 1 yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Ya, siapa? Jadi cuba murid-murid cari. Siapa yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia? Cikgu sengaja tak mahu tulis jawapan di sini. Cikgu hendak murid-murid coba cari. Iya, betul. Puan Zarina. Ya, Puan Zarina yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Jadi murid-murid kena lengkap ya, lengkapkan ayat itu. Kita lihat soalan nombor 2.
Berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Ya, kita kena cari. Garam yang perlu dimasukkan ke dalam air ada berapa banyak ya? Kita kena cari dalam petikan. Ya, 1 sudu kecil. Ya, 1 sudu kecil garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Baik, kita lihat pula soalan yang ketiga. Apakah tujuan air dicampurkan dengan garam? Ya, kita kena cari kenapa. Tujuan air dicampurkan dengan garam adalah untuk... coba murid cari jawapan dalam petikan. Di mana ya? Untuk apa? Ya, untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Ya, itu jawapan dia. Dan murid-murid kena lengkapkan, tulis tengah ayat yang lengkap. Kita lihat soalan yang keempat. Mengapakah sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam? Jadi sebelum kita rendam, kita kena cuci dahulu sayur itu. Mengapa? Sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam untuk... Ya, murid-murid kena cari lagi ya. Ya, kenapa? Kenapa dia mesti dibersihkan? Untuk apa? Untuk membuang kotorannya. Okay. Bagus. Kita lihat soalan kelima. Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Sayur itu perlu direndam selama... Cuba murid-murid cari. Ya, selama 10 minit. Dapat cari jawapannya? Okay, kita lihat soalan ke-6. Sayur yang telah dibersihkan disimpan di mana? Ya, setelah sayur itu dibersihkan, kita perlu simpan di mana? Sayur yang telah dibersihkan disimpan di... Baiklah, untuk jawapan ini, cikgu tak nak bagi. Jadi murid-murid cuba cari jawapan dalam petikan, dalam dialog itu dan lengkapkan jawapan ini. Cikgu harap murid-murid boleh buat dengan baik. Selepas murid siap, tolong hantar latihan kamu kepada cikgu setelah siap. 1. Latihan buku teks muka surat 46 yang murid-murid buat di dalam buku latihan. Yang kedua, buku aktiviti jilid 1 muka surat 53. Murid-murid ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Sebaik-baiknya hantar dalam Telegram cikgu. Senang untuk cikgu semak. Dan bagi ibu bapa yang belum ada Telegram, cikgu harap boleh download Telegram untuk memudahkan saya membuat semakan daripada gunakan WhatsApp. Sekian sahaja. Selamat maju jaya. Jumpa lagi.